Orang belajar ilmu hakikat tak masuk ikut pintu selawat, pintu kecintaan kepada Nabi SAW. Faham ilmu hakikat, meninggalkan syariat. Orang masuk ilmu syariat tak betul-betul masuk mengikut pintu Nabi SAW, selawat dengan kecintaan kepada Nabi SAW. Dia bersyariat, dia menolak ilmu hakikat. Sebab apa? Yang penting dia rasa dia berpahala, dia berasa dia cukup bekalan, nanti kat akhirat dia nak masuk syurga. Nabi Muhammad SAW tak menerpa dalam ingatan. Agak-agak boleh masuk ke syurga ke? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selama-lamanya berhubung-hubungan rohaniah kita semua dengan rohaniah Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mulakan kuliah maghrib kita pada bicara berkenaan dengan Muhammad, syariat dan hakikat suatu pemurnian, dengan sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hadahkan juga Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kefahaman yang benar dengan asbab keberkatan yang Allah berikan kepada beliau, dan serentak dengan itu hadiah Al-Fatihah kepada semua masjid tarikah walaupun jua namanya. Mudah-mudahan semua keberkatan tersebut melimpah juga kepada kita yang membincangkan berkenaan dengan persoalan tasawuf ini, dan serentak dengan itu kita niatkan mudah-mudahan makbul segala doa, diangkat segala bala dan bencana, dipermudahkan segala urusan, diterima segala amalan, diampuni segala dosa dan noda, dipermudahkan untuk beramal soleh dan diberi husnul khatimah, akhirnya bertemu dengan Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW, kita, isteri kita, suami kita, anak-anak, cucu, keturunan dan seluruh zuriat Nabi Muhammad SAW, dan seluruh zuriat umat Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak seorang pun yang tercicir dalam titian sirat. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita terus baca buku. Habis fasa 3 kita baca dulu satu fasa, semua fasa 3 ni, lepas tu baru kita hurai. Kalau kita baca sikit, hurai sikit, tak habis nanti. Dia tak habis. Siapa yang berhajat untuk buka kitab, ada kitab kat belakang tu. Siapa yang berhajat untuk dengar saja. Siapa yang berhajat untuk sama-sama berselawat dan berzikir, silakan. Semuanya itu asbab kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal 3. Qala mu'allif hafizahullah taala wa nafa'ana bi'ulubihi fi daraini Allahumma amin. Roh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya suka kalau tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda bonda baca dengan lafaz bersuara bersama-sama, walaupun tak kuat tapi bersuara begitu, sebab cara saya belajar begitu. Kaum sufi menyebutnya dengan Ahmad dan juga dipanggil sebagai Muhammad Awal. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Sadaqallahul azim. Ayat ni sebenarnya panjang lagi ya, tapi nak berhenti dekat situ je. Okey. Dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini bersuruh Allah kepada kamu mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku, bernama Ahmad. Surah As-Saff ayat 6. Kedudukan Rasulullah SAW, walaupun baginda SAW adalah makhluk atau baharu, tetapi wajib ditanzihkan atau disucikan, sama seperti sifat makhluk dan sifat baharu yang lain.
Pada Rasulullah SAW ada keistimewaan yang tidak dikurniakan pada yang lain dari aspek roh, jasad dan syariat. Roh Muhammad SAW adalah hembusan Allah Subhanahu wa taala yang paling tertinggi dan mulia dari segala roh yang lain. Roh Muhammad SAW bukannya sebahagian dari nur Allah atau nur jamalnya secara zahir. Maha suci sifat Allah Subhanahu wa taala daripada sifat jirim dan jisim. Sedangkan roh Muhammad SAW masih bertakluk dengan sifat jirim baharu. Maksudnya baharu. Tetapi ianya adalah idhafah tashrifiyah, iaitu sandaran yang menunjukkan akan kemuliaan dan keindahan makhluk yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebutan pada Baitullah, yakni rumah Allah, pada Kaabah dan masjid. Roh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah roh yang dicipta khusus untuk menjadi perantaraan makhluk dan Allah Subhanahu wa taala. Pada roh Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah taala menyampaikan segala pengenalan tentang dirinya melalui wahyu. Justru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pintu dan lautan dalam ilmu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta juga pintu tauladan jalan kehambaan untuk mendapat keredaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikuti daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Barang siapa yang mahu dicintai Allah, maka ikutilah aku, nescaya kamu akan dicintai Allah. Ikutilah aku pada makrifat, pada hakikat, pada tarikat dan syariat. Makrifat, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan ilmu dan inkishaf. Inkishaf ini bukaan, singkapan inkishaf. Hakikat, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan kefakiran diri. Tarikat, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan penyucian jiwa dari kekotoran dan kelalaian. Syariat, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kepatuhan hukum hakam syariat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, kita hurai dekat mana yang sempat. Azan Isyak kita berhenti lajak sikit, lepas tu saya kena shoot ke Shah Alam. Sebab guru besar kita datang, Maulana Al-Imam Syekh Nuruddin Ali Jumaah. Okay, jadi maknanya kalau ikutkan tak kena kita murid-murid ni, bila guru besar kita datang dengan manhaj Azhari yang semuanya Masyayikh Azhar merujuk kepada beliau, datang ke tempat kita buat tak boleh. Kalau maknanya faham surah adab bertalaki dan sanad keilmuan, maknanya guru besar kita datang, seboleh mungkin kita batal semua perkara, kita pergi. Cuma yang kat sini ni kita tak boleh batal. Sebab apa? Sebab dah lama batal. Kita teruskan juga, tapi kita ambil jalan tengah sebab sempat nak shoot kat sana. Bila shoot ke Shah Alam nanti dapat amin perkataan terakhir dia pun jadi dah. Al-i'tibar bil khawatim. Ibrah tu pada yang akhir. Jadi main semak awal-awal. Nanti jangan terguris pula bila habis kuliah saya terus balik kan. Tak sembahyang sekali macam tu. Habis. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, umat Nabi Muhammad SAW, bila kita sembang tentang tasawuf, kod mana pun kita kena disclaimer awal-awal. Kod mana pun. Sebab tasawuf ni dia ahwal, penghayatan dalaman. Kadang-kadang kegelinciran lidah tu boleh saja berlaku. Tergelincir lidah. Jadi kita buat disclaimer siap-siap. Ini seperti mana yang dilakukan oleh Syekhul Akbar Ibn Arabi.
rahimahullah. Beliau mengatakan bahawa kod mana pun baca kalam aku ni, dia orang sufi, Syekhul Akbar, diiktiraf sanad keilmuannya, dan banyak juga hadis-hadis melalui periwayatan sanad tu melalui beliau. Beliau kata kod mana pun yang kau baca, kod mana pun Allah tetap khalik, selain Allah tetap makhluk, kod mana pun. Begitu. Maknanya hamba itu tetap hamba walau bagaimanapun dia bertaraqi rohani, pendekatan kerohaniannya berlaku, dan Allah SWT itu tetap khalik walau bagaimanapun Allah Ta'ala ia bertakwa tanazul. Tanazul itu maknanya menampilkan, menyatakan, memantulkan perkenalan dirinya kepada mana-mana hamba. Al-abdu abdun wa in taraqa wal rabbu rabbun wa in tanazzal. Itu dia punya kalimah dia kurang lebih. Jadi apa-apa pun kalau kita dengar perkataan para sufi ini, kalau kita berlaku kesamaran dan kekeliruan, terus balik kepada yang muhkamat dalam ilmu akidah bahawa Allah Ta'ala itu khalik, Allah Ta'ala itu qadim, dan selain daripada Allah Ta'ala itu makhluk, semuanya baharu. Selesai. Habis itu perkara pertama. Okay, yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam bicara tentang Muhammad SAW, para sufi dia lebih fokus kepada kenikmatan ahwal rohani. Ahwal rohani, sebab hati ini tempat rohani dinisbahkan, dan hati ini juga tempat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila para sufi bicara tentang Nabi Muhammad SAW, dia banyak pergi kepada bahagian apa dia? Rohaniyatun Nabi SAW. Juga disebut sebagai haqiqatun Muhammadiyatun. Begitu. Dia pergi ke situ. Dia benda rohaniyah. Begitu. Ada pun satu dimensi lagi bicara tentang Nabi Muhammad SAW yang menjadi penumpuan para fuqaha, pada ulama syariat, iaitu berkenaan dengan basyariyatun Nabi SAW, iaitu perihalan Nabi dalam konteks manusia baginda SAW. Bila sembang dalam konteks manusia baginda SAW, dinamakan sebagai sirah. Dinamakan sebagai sirah. Paling-paling pun sirah daripada Sayyidina Abdullah berkahwin dengan Siti Aminah, kemudian bagaimana berlaku pada hal-hal semasa Nabi SAW di dalam kandungan Siti Aminah, kemudian sehinggalah baginda dilahirkan dan seterusnya. Itu sirah. Itu basyariah. Basyariah ni apa dia? Kemanusiaan Nabi SAW. Tetapi dalam surah As-Saff yang kita baca ini, ada dimensi yang lain, yang mana Nabi SAW telah diberi nama, maknanya telah diadakan, telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dikhabarkan oleh Nabi Isa dengan membenarkan apa yang terkandung dalam kitab Taurat. Maksudnya Nabi Isa datang dengan kitab Injil, maka menyatakan ada yang apa perkara yang dalam kitab Taurat, bahawa ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala akan perutusan seorang manusia, seorang makhluk Allah, seorang makhluk Allah yang terpuji, yang termulia, yang namanya Ahmad. Waktu ni bicara tentang Nabi basyariahnya, kemanusiaannya, ataupun Nabi rohaniahnya sallallahu alaihi wasallam. Pastinya rohaniah, sebab pada waktu dialog Nabi Isa menceritakan tentang apa yang terkandung dalam kitab Taurat oleh Nabi Musa, waktu tu Nabi SAW dah lahir belum? Belum lahir dari sudut kemanusiaan baginda SAW, tapi sudah diciptakan belum? Maknanya sudah diciptakan. Yang diciptakan tu dalam dimensi apa? Dalam dimensi roh. Jadi ada para mufassir yang kecenderungan mereka dalam aspek tasawuf sufi, bahkan peringkat yang dalam, inkisyaf, penghayatan yang amik, yang teliti dan mendalam, maka dia diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami nas Al-Quran dan hadis terkait dengan Nabi Muhammad SAW dalam dimensi kerohanian baginda SAW. Dan di situ disebut sebagai tafsir isyari. Tafsir isyari bila sembang tentang, bicara tentang, wacana tentang, berbincang tentang Nabi SAW dalam dimensi rohaniah baginda. Maka di sana ada dua. Nabi SAW aspek rohaniah disebut sebagai haqiqah Muhammadiyah, juga disebut sebagai Muhammad awal, yang namanya Ahmad. Itu dominasinya oleh para sufi. Dan ini awal. Dia awal ini, dia bukan masuk dalam elemen akidah. Dia adalah ahwal bagaimana penghayatan tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan satu lagi bicara berkenaan dengan Nabi SAW dilahirkan, bagi dia itu manusia, makan dan minum seperti kita ini, okey, dan maknanya ada dilahirkan, kemudian wafat, sakit, sihat dan sebagainya, berusaha dan berikhtiar, dan bila terkena batu seperti di Taif berdarah dan seumpama dengannya, itu disebut sebagai Nabi dalam konteks SAW basyariah, kemanusiaan Nabi SAW. Di situ namanya Muhammad. Dan di sana para masyayikh melanjutkan nanti dekat akhirat bagi dia dipanggil Mahmud. Lengkap semua, Ahmad, Muhammad dan Mahmud. Begitu. Ini adalah dimensi-dimensinya. Jadi perkara ilmu tasawuf ini jangan masuk dalam bahagian i'tiqadi, terutamanya berkaitan dengan Nur Muhammad, Hakikah Muhammadiyah dan sebagainya. Tapi tetap tidak boleh bercanggah dengan umur i'tiqadiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan akidah yang boleh connection, yang boleh maknanya berselari, bersepakat dengan perbicaraan Nur Muhammad ini hanyalah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang namanya Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan itulah Ahlussunnah wal Jamaah dalam ilmu akidah. Maka kalau orang itu tolak bicara Nur Muhammad secara total, confirm dia tidak berpegang dengan manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah yang disepakati secara ijma' yang dominan secara sawadul azam. Wahabi dia tolak benda ni. Yang kalau pun tidak Wahabi sekalipun tapi tak memahami kerangka sifat 20 secara sempurna, mesti tak menyambung dengan bicara Nur Muhammad ini. Dan kalau bicara Nur Muhammad ini dah pergi lanjut ke dalam sebagainya, berlaku kekeliruan, kod mana pun al-abdu abdun wa rabbu rabbun, habis. Gitu punya prinsip dia. Dan ada orang kata, kenapa ni akidah Nur Muhammad, akidah Nur Muhammad. Ingat, Nur Muhammad tak masuk pun dalam buku akidah. Tuan-tuan dan puan-puan, pergilah buat sorotan tajuk-tajuk yang termasuk dalam kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi pastikan manhajnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada tak perbahasan berkenaan dengan Nur Muhammad? Jawapannya tak ada. Sebab Nur Muhammad ni adalah ahwal menikmati keagungan baginda Nabi SAW dengan dua peranan. Yang kita baca ni, dengan dua peranan. Nak kenal Allah pun pada Nabi SAW, nak jadi hamba pun pada Nabi SAW. Jadi kalau ambil jalan kehambaan selain daripada jalan Nabi SAW, tak kenal kepada Tuhan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi sombong, rasa mulia diri. Kalau ambil jalan kehambaan, ini ibadat, ilmu dan sebagainya, tapi tak masuk jalan Nabi SAW, maka tak bertemu dengan apa dia? Perkenalan kepada Tuhan. Begitu. Samalah juga sebaliknya, ambil jalan ilmu makrifat, jalan perkenalan dengan Tuhan ni, tak masuk ikut pintu Nabi SAW, akhirnya jadi macam mana? Akhirnya jadi Tuhan. Apa maksud jadi Tuhan tu? Meninggalkan syariat. Tak solat, tak puasa, tak zakat, bini orang boleh sentuh, anak orang boleh pegang dan sebagainya. Sebab apa? Sebab aku ni dengan Allah dah bersama-sama. Maknanya apa? Nak mengaku dia Allah, nanti orang memang akan kalau maksudnya akan hukum dia lah. Dia tak akan mengaku dia tu Allah. Tapi sesiapa yang melepaskan dirinya daripada tuntutan syariat, bermaksud secara mafhumnya apa dia? Dia tak mau jadi hamba lagi. Bila dia tak mau jadi hamba lagi, maka nak jadi apa? Gitu. Maka nak jadi pencipta lah. Itu bahasa mudah yang lagi faham. Jadi benda ni berlaku kalau tidak betul-betul masuk ikut pintu Muhammad SAW. Maknanya orang belajar ilmu hakikat tak masuk ikut pintu selawat, pintu kecintaan kepada Nabi SAW. Faham ilmu hakikat, meninggalkan syariat. Orang masuk ilmu syariat tak betul-betul masuk mengikut pintu Nabi SAW, selawat dengan kecintaan kepada Nabi SAW, dia bersyariat, dia menolak ilmu hakikat. Sebab apa? Yang penting dia rasa dia berpahala, dia berasa dia cukup bekalan, nanti kat akhirat dia nak masuk syurga. Nabi Muhammad SAW tak menerpa dalam ingatan. Agak-agak boleh masuk ke syurga ke? Adakah kita masuk syurga dengan ilmu dan amal kita? Tak, kita masuk syurga dengan syafaat Nabi SAW. Allah mensyafaatkan, Allah merahmati kita dengan asbab syafaat Nabi SAW. Maka sebab itulah awalan daripada bimbingan pelajaran pengajaran Islam kepada umat Nabi SAW adalah cinta Rasul, cinta baginda SAW. Maka sebab itulah majlis zikir adalah majlis kuliah tasawuf, majlis selawat adalah majlis kuliah tasawuf. Begitu. Jadi jangan kita rasa buang masa dan merugi kalau kita ada istighfar, kalau kita ada selawat, walaupun bagaimana bentuk dia dilaksanakan. Sebab itu adalah kuliah tasawuf.
Bahkan kalau menurut setengah-setengah mursyid, mana-mana kuliah tasawuf kalau tidak diawali dengan zikir, ia bukan tasawuf. Ia hanya bicara tentang tasawuf, tidak bertasawuf. Maka alhamdulillah masjid ini maknanya kita mewarisi, kita tumpang keberkatan zikir oleh syekh kita. Maka lepas solat zikir yang panjang selesai, maka kita terus sambung dengan pengajian ilmu. Tak perlu saya buat zikir lagi. Sebab zikir kan zikir tarikat dah ni. Zikir sanad dah, bukan zikir biasa-biasa lepas solat. Tapi zikir lepas solat dibuat dengan sanad kerohanian tarikat. Sama ada tarikat itu dizahirkan dengan nama tertentu ataupun tanpa nama. Jelas perkara itu. Itu khususiah masjid ni. Begitu. Faham kat situ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bicara tentang hakikat Muhammadiyah adalah bicara dalam dimensi Nabi itu SAW namanya Ahmad. Iaitu bicara tentang rohani. Dan ilmu rohani ni tak semua orang tahu. Hanya tahu sikit-sikit saja. Semua orang tahu sikit-sikit. Itu ilmu rohani ni. Tetapi ada sedikit orang yang tahu banyak ilmu rohani. Ini para ahlillah. Disebut sebagai para ahlillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian bila kita faham kedudukan ini, maka kita kena wajib mentanzihkan Nabi SAW. Pertama macam ni, Nabi itu makhluk ke tidak? Ya, tetap makhluk. Tapi kok mana pun tanzih. Tidak ada makhluk seperti Nabi SAW. Kena ditanzihkan. Kena disucikan Nabi itu SAW daripada sebarang keserupaan dengan makhluk yang lain. Itu. Jadi maknanya kalau kita kata Nabi itu the one and only, betul. Dalam konteks kemakhlukan, tidak ada makhluk seperti Nabi Muhammad SAW. Ini begitu. Dan ini adalah maknanya perkara yang dasar. Jangan kita menganggap bahawa Nabi SAW itu seperti manusia biasa yang lain. Rohani baginda berbeza, jasmani baginda berbeza, dan syariat baginda pun berbeza dengan berbanding syariat Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Itu perkara pertama. Pada masa yang sama, Nabi SAW juga bukan sebahagian dari Allah. Bukan mengambil juzuk daripada Allah. Tidak. Maksudnya memang tetap Allah Ta'ala Khalik, Nabi SAW itu makhluk. Cuma semasa Nabi itu makhluk dalam dimensi rohani namanya Ahmad. Dan Allah menciptakan rohani Nabi SAW satu chip. Kita guna bahasa komputer, chip. Mana tempat simpan data maklumat. Segala perkenalan dengan Allah semua terdapat dalam rohani Nabi SAW. Jadi tak akan benar makrifatullah kalau tidak menyambung rohani dengan Nabi SAW. Maka sebab itulah dalam mana-mana kuliah kita, guru kita pesan, kod mana pun Fatihah dulu dengan tujuan rohani menyambung dengan rohani Nabi SAW. Itu iktibar daripada ilmu tasawuf. Bila rohani kita menyambung dengan rohani Nabi SAW, pada rohani Nabi ada apa? Ada chip perkenalan, ada data, ada memori. Perkenalan tentang segala perkara perkenalan dengan Allah. Tetapi Nabi SAW bukan sebahagian dari Allah. Na'udzubillah. Dan bukan mewarisi juzuk dari Allah. Tidak. Bukanlah maknanya penjelmaan dari Allah. Tidak. Paling-paling pun dalam bahasa Arab disebut tajalli. Dalam bahasa Inggeris disebut manifestasi. Dalam bahasa Melayu Malaysia disebut pantulan. Orang Indonesia kadang-kadang sebut penzahiran. Tapi kalau penzahiran masuk kat sini, masalah tu. Macam penjelmaan, tak boleh. Kalau paling-paling pantulan, paling-paling dikiaskan bayang dengan umpanya bayang, paling-paling dikiaskan memandang cermin, begitu saja kiasan. Begitu. Jadi kalau nak kenal Allah, tidak mengintai ma'rifatullah pada rohani Nabi SAW, betul ke kita kenal Allah? Tak betul. Walaupun bicara tentang Allah tu betul, tapi tetap tak betul. Sebab apa? Ni dia punya seal dia. Matlamat daripada kenal Allah bertambah kehambaan. Bukannya mengeluarkan diri daripada ruang lingkup kehambaan. Lebih mengenali Allah, terbuka perkenalan kepada Allah, lebih termotivasi kehambaan, maka lebih berpegang dengan syariat. Lebih dia berpegang dengan syariat, lebih tunduk kepada Allah, maka lebih terbuka perkenalan dengan Tuhan. Itu semua berada di mana? Pada rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu disambung dengan ayat-ayat dalam dalil akidah, tidak beriman kamu melainkan aku menjadi orang yang paling kamu cintai. Ini bukan cinta biasa. Ini cinta nur ala nur, rohani ke atas rohani. Ini cinta yang memerlukan kepada campur tangan Nabi SAW untuk mencintai Nabi
SAW. Kita takkan boleh mendidik diri kita, isteri kita, anak-anak kita, bahkan umat ini takkan boleh terdidik dan terbimbing untuk cinta kepada Nabi SAW melainkan dengan campur tangan Nabi SAW. Bagaimana untuk mendapat campur tangan Nabi SAW? Pada orang awam yang tak bertarikat, selawat. Dan pastinya selawat yang paling afdal itu selawat Ibrahimiyah. Dan disusuli oleh tidak ada masalah halangannya kalau kita nak beramal dengan macam-macam selawat yang lain, selawat nariyah, tafrijiyah, dan sebagainya. Selawat Nuril Mubin, selawat Nuril Zati dan sebagainya boleh, tak ada masalah. Tapi tetap yang paling afdal adalah selawat Ibrahimiyah yang kita baca waktu tahiyat akhir dalam solat. Begitu. Ada pun untuk mendapat campur tangan Nabi bagi golongan yang masuk ke tangga yang kedua, bukan awam lagi tapi golongan salik, campur tangan Nabi itu SAW berlaku pada amalan yang bersanad. Amalan yang bersanad. Dan sanad amalan ni pada sanad amalan kerohanian. Itu namanya tariqah. Jadi selagi kita tidak bergabung, tidak masuk ataupun apa bahasa dia, tak gabung, tak masuk, tak baiat, tak talqin, okey, tidak maknanya menyertai mana-mana tariqah, bermaksud kita perjalanan kita menuju Allah, untuk kita makrifat kepada Allah, untuk kita menikmati status kita sebagai hamba-Nya, sebagai umat kekasih Allah Rasulullah SAW, memang akan banyak tergendala. Begitu. Jadi kalau ikut perbahasan ilmu tasawuf, bertarikat itu wajib. Sebab apa? Tak akan sempurna makrifat kepada Allah kalau tidak bertarikat. Maka bertarikat itu adalah wajib. Dan makrifatullah itu adalah apa dia? Adalah satu perkara awaluddin, makrifatullah, perkara utama dalam agama. Kalau awaluddin makrifatullah, awal agama mengenal Allah, maka akhir agama apa dia? Akhir agama adalah iltizam bi syariatillah, beriltizam dengan syariat Allah. Di situlah baru kita bersyariat, bersolat, puasa, zakat, haji, tak sombong, tak syok sendiri, tak rasa mulia, tak herdik orang, tak booking aku soft pertama, nampak orang muda soft pertama ni pergi belakang, tidak berasa macam kompon-kompon di ahli syurga, tidak suka menghukum-hukum sesama sendiri, tidak menyalahkan, tidak mengkafirkan, tidak membodohkan, tidak merendahkan, tapi semua bersifat inklusif. Kot mana pun semua ingin dibawa ke rahmat Allah dengan asbab syafaat Rasulullah SAW. Itu syariat ke situ. Akhirnya pergi kepada benar dalam beragama, amalan, ilmu dan sebagainya, benar dalam penghayatan kehambaan. Di situ ada fakir, di situ ada redha. Begitu. Itu semua adalah mesti melalui pintu Nabi Muhammad SAW. Maka di sana diberi kalimah pengarang nipis hembusan. Jadi bezanya roh Nabi SAW itu adalah dia bersifat hembusan. Maknanya dia adalah bersifat hembusan. Dia bukan ciptaan. Di situ dia huraikan lagi. Dia ada perkara Allah ciptakan, dia ada perkara Allah hembuskan. Macam tu. Tapi kok mana pun kalau pening dah tu hembusan tu makhluk ke tidak? Duk pening-pening, kita balik kepada yang muhkamat tadi. Kalau selain dari Allah semuanya makhluk, selesai. Cumanya perkataan-perkataan ini adalah secara apa dia? Secara ibarat bidalan, nak menunjukkan kedekatan dan betapa kemuliaan Nabi SAW. Maka diberi pula, maknanya Allah SWT contoh lain Baitullah. Baitullah itu bukan maksud Allah Ta'ala perlukan rumah, tapi betapa mulianya Kaabah itu disebut Baitullah. Baitullah. Kalau macam masjid tak disebut Baitullah. Satu tempat saja disebut Baitullah, iaitu Kaabah. Adakah benar-benar literally Baitullah itu rumah Allah menempati situ? Pasalnya tidak, sebab dia bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berteraskan framework Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka digunakan istilah hembusan, tiupan dari Allah. Nak katanya dekat situlah tersembunyi perkenalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cabarannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah makhluk terlaknat itu membiarkan kita bersendirian untuk menikmati Allah? Adakah makhluk terkutuk itu membiarkan kita bersendirian untuk menghubungkan rohaniah kita dengan rohani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya tidak. Makhluk tu memang tak berhenti bekerja. Macam tu. Maka soalan yang kedua, adakah makhluk tu tak kenal Allah? Tu maksud apa? Adakah makhluk tu, tak mau sebutlah nama makhluk tu, apa mencermahkan masjid kita ni sebut nama tu, maknanya faham makhluk tu kan. Okey, adakah makhluk tu tak kenal Allah? Jawapannya dia pun kenal Allah.
Maka segala ilmu bicara tentang Allah yang disebut sebagai ilmu hakikat, makhluk tu pun tahu. Maka dia akan memberi pintu-pintu yang lain selain daripada pintu Nabi Muhammad SAW untuk kita bicara ilmu hakikat. Dan ramai yang tersalah pintu. Ramai yang tersalah pintu. Bila masuk pintu yang salah, apa yang akan berlaku? Dia akan seronok bicara tentang Allah, tapi dia tak rasa seronok menjadi hamba Allah. Jom kita azan dulu. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sambung balik. Jadi makhluk itu dia akan menyediakan pintu-pintu yang pelbagai. Kalau terpeleset, tergelincir masuk pintu yang lain, maka dia akan memandang bahawa ilmu ma'rifatullah ni ilmu hujung lidah. Ilmu hujung lidah, sembang kedai kopi larut malam. Lepas tu sembang ke Cik Ismiu, nikmat gitu. Maknanya kenikmatannya adalah bicara tentang Allah yang bersangatan. Tapi tak membawa kepada nikmat menjadi hamba. Maka akhirnya berasa bagus dengan bicara-bicara yang suka difahami orang, dengan bicara-bicara yang bombastik dan sebagainya. Maka akhirnya timbullah isu kulit isi tu. Benda ni Imam Al-Ghazali rahimahullah dah selesaikan dengan membuat kitab Ihya Ulumuddin. Diawali dengan kitab ilmu, kemudian disusuli pula dengan bab-bab yang berteraskan dengan amalan-amalan fiqh, solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, dengan menemukan asrarus solah, asrarus saum dan sebagainya. Maknanya kalau nak betul-betul berhakikat,
kenderaannya mesti bersyariat. Kalau betul-betul nak bersyariat, mesti terbuka bahagian ilmu hakikat. Maka lantaran itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah digelar sebagai Hujjatul Islam, dan gelaran beliau sebagai Hujjatul Islam adalah diijma'kan oleh ulama zaman berzaman. Maka kalau kita baca kitab Imam Al-Ghazali, nak kritik ke dan sebagainya, agak-agak kita ni siapa? Begitu, habis. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa boleh tergelincir ke jalan yang lain ni? Ke pintu yang lain ni? Nabi tu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga pintu-pintu kecil ni kita panggil lorong-lorong kecil. Kalau kat KL tu maknanya kita nak pergi masjid negara, tiba-tiba masuk lorong-lorong tu maka jumpa tah macam-macam benda. Ibaratnya macam tu lah kan, maka dapat nikmat lain. Kenapa boleh jadi begitu? Kerana asas pendidikan cinta Nabi SAW tidak didedahkan dari awal. Maka bincanglah ilmu hakikat banyak mana pun, asalkan tidak bertemakan kecintaan kepada Nabi SAW, makhluk terkutuk tu kata relax je. Sebab dah asasnya cinta. Kenapa umat ini terjebak lagi benda tu? Benda yang doesn't make sense. Kalau kita faham, tapi terjebak juga. Sebab apa? Tak mendapat limpahan cahaya yang terpuji ini. Cahaya yang melindungi kita daripada kegelinciran yang amat halus ini. Kenapa jadi begitu? Kerana kita tidak menyemarakkan selawat. Ustaz dah selawat banyak dah Ustaz. Kalau dah selawat banyak, kita muhasabah lagi. Adakah selawat itu menyambung sanad kerohanannya dengan tarikat sufi, sehingga benar-benar terhubung kembali dengan baginda Nabi SAW. Waktu saya kecil dulu, apa-apa je mesti selawat. Selawat tu pula mesti asyraf sallallahu alaihi. Selawat tu ada beberapa perangkap macam mana? Yang ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kemudian asyraqal badru alaina min saniyatil wada'i, dan seterusnya. Dulu waktu kecil habis sekolah agama ke bagai mesti ada. Kalau kemah ibadat mesti ada. Sekarang ni tak ada dah. Maknanya lepas tu kita mengharapkan masyarakat kita, generasi kita semakin lama semakin baik. Teknologi pula satu dunia boleh pegang kau handphone. Nak hati ni maknanya tak ada Nabi SAW. Kuliah macam-macam, majlis zikir tak ada, majlis selawat dianggap sebagai pembaziran. Makhluk terkutuk tu tepuk tangan. Sebab apa? Sebab kalau orang bincang ilmu hakikat tidak dilapik dengan salawat yang bersanad, maka dia akan masuk ke pintu-pintu hitam. Tak masuk ke pintu cahaya tadi. Itu bendanya. Maka akhirnya dengan ilmu tasawuf itu pun mencapai kejayaan makhluk terkutuk itu untuk menimbulkan adawah wal baghdha, kebencian dan permusuhan di kalangan kita. Dalam fiqh semetelah kita berhukum-hukum, mazhab tak mazhab itu ini sebagainya, itu fiqh semetelah dah. Tapi fiqh itu memang luas. Dalam akidah memang kita dah balah berbalah. Tasawuf jalan yang paling damai pun boleh menjadi asbab perbalahan. Sebab apa? Sebab tidak ada cahaya. Yang cahaya ini nama Nur Muhammad. Jadi bicara Nur Muhammad ini adalah bicara penghayatan terhadap matlamat ad-din. Matlamat ad-din. Diawali dengan akidah, dibuktikan dengan fiqh, dan akidah itu dia punya persediaan memahami ilmu akidah itu adalah ilmu akal. Kena faham ilmu akal dulu, kemudian pergi faham ilmu tentang ketuhanan, kenabian dan ghaibiyat, itu akidah. Kemudian pergi kepada tasawuf, kemudian serentak dengan itu ibadah untuk membuktikan keimanan dan untuk mencapai rasa kenikmatan bertuhan. Sekarang kita solat untuk bukti keimanan, ramai dah selesai. Cukup tak cukup? Tak cukup. Kita kena teruskan lagi dengan bersolat sehingga kita menikmati kita ini hamba Allah, yang Allah tu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nak pergi sampai ke situ. Dan itu adalah ilmu tasawuf. Lantaran itu bila orang sufi bicara tentang Nabi SAW, dia bicara tentang aspek rohaniah baginda SAW, mana memang kemuncak pujian kepada Nabi SAW, sehingga disebutkan bidalannya begini, pada baginda itu kehambaan dan ketuhanan. Gitu. Ni sabar dulu. Jangan potong kat sini. Nanti kalau potong kat sini habis. Jangan berhenti lagi. Pada baginda itu apa dia? Ketuhanan dan
kehambaan. Tetap baginda itu makhluk, tidak Tuhan, tapi dimaksudkan dengan kehambaan dan ketuhanan itu maknanya gini. Pada rohani baginda itu katalah mana kita ibaratnya maknanya seperti beginilah bicaranya, ini ilustrasi saja, walillahil masalul a'la. Maka pada rohaniah baginda itu di sini dimensi kehambaan, nak benar hamba kepada Allah ikut syariat Nabi SAW sebagai kehambaan, dan di belah sini pula ada apa, ketuhanan. Ketuhanan tu maksudnya bukan Nabi itu sebahagian dari Tuhan SAW, tapi apa dia, maklumat, perkenalan kita kepada Tuhan itu ada di balik sini. Jadi tak akan menembus kepada ketuhanan ni kalau tidak melalui kat sini syariat, satu perkara. Dan takkan kalau pergi kepada bicara ketuhanan melalui jalan selain daripada jalan Nabi SAW, takkan tembus pula kepada kehambaan. Begitu. Itulah makna Nabi itu dua. Pada baginda itu ada ketuhanan, pada baginda itu ada apa dia, kehambaan. Maka sebab itulah disebutkan sebagai bahawa roh Nabi SAW itu adalah perantaraan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perantaraan. Itulah yang para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memahami daripada ayat wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu, kamu tumpulah ilaihi, kepada Allah, al wasilah, dengan mencari wasilah. Wasilah ni jalan. Dan satu-satunya jalan utama menuju Allah adalah apa dia? Rasulullah SAW. Pada basyariah baginda kita bersyariat, pada rohaniah baginda kita menikmati ilmu hakikat. Kedua-duanya kena bergabung. Lantaran bergabungnya perkenalan ketuhanan yang sebut bahagian sini, dan manual kehambaan bergabung pada Nabi SAW, maka lantaran itulah baginda itu digelar sebagai insan kamil. Bicara insan kamil itu begitu. Dan itu insan kamil yang paling sempurna, yang kemuncak kemuliaan terunggul adalah Nabi SAW. Dan apabila kita dalam diri kita ini terbuka inkisyaf, terbuka maknanya perkenalan kepada Allah dalam diri kita ini, dan pada masa yang sama penuh kesedaran kita ini hamba Allah, bersama-sama ada perkenalan kepada Allah terbuka dalam rohani kita, dan kita sedar ke mana pun kita ini hamba Allah, dua-dua kesedaran tu sama-sama naik, bergabung dengan sempurna dan indah. Disitulah nisbah kepada mencapai status insan kamil. Begitu. Itu bendanya. Dan kalau dibekakan dengan pengalaman kerohanian, maknanya pelbagai pengalaman tu tak sesuai untuk disembangkan di halayak yang pelbagai ini. Maknanya halayak ni faham dah, halayak dia ni bahaya. Maknanya kita tak tahu dengar tu dengan tujuan apa. Tapi tolong, kalau dengar kuliah tasawuf, bawah hati dan rohani, jujur ketenggelam dalam cinta Nabi SAW. Kalau tidak, kuliah tasawuf itu mungkin racun kepada yang mendengar. Ini beramai mursyid yang saya berguru dengan mereka sepanjang saya buat PhD berkenaan dengan Lataif Qur'aniyah, iaitu pendekatan tafsir sufi, berpesan kepada saya begitu. Sehingga ada awalnya bernolak. Kalau sekadar nak mengkaji, tak payah. Ilmu ni bukan nak kaji-kaji. Begitu. Maka saya ada beberapa siri pertemuan sehingga akhirnya diterima untuk berzakarah. Begitu. Okey, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya insan kamil itu adalah apabila terbuka. Dan bila dah ada sembang tentang pengalaman kerohanian, akhirnya kesimpulannya apa dia? Rupa-rupanya nikmat kita sebagai hamba. Nikmat kita sebagai hamba. Kalau faham benda ni, kita kata kesian golongan batiniah tu. Golongan batiniah yang tinggalkan solat dan sebagainya. Sebab apa? Dia rasa dia seronok nikmat bicara tentang Tuhan. Hey, Allah Ta'ala tak suruh kita banyak bicara tentang dia. Allah Ta'ala suruh kita banyak fakir kepadanya. Tapi dalam kefakiran kita kepada Allah, Allah buka perkenalan kepada dirinya, sehingga bertambah kenikmatan. Begitu. Jadi itulah yang dimasukkan dengan insan kamil pada bicara yang paling mudah untuk peringkat kita orang awam. Dan sebenarnya ada macam-macam lagi peringkat-peringkat. Kalau masuk ilmu martabat 7, kalau masuk bahagian ahadiyah, wahdah, wahidiyah, pecah lagi masalah lapisannya itu bukan bicara di sini, tapi itu penghayatan di sini. Dan nak katanya apa dia? Ilmu tu ada. Kita faham rezeki. Kalau tak faham, tak rugi. Yang penting asas yang kita bincang umum ini mesti ada. Maka kalau tanya, Datuk nak buat apa Ustaz? Selawat. Sampai bila tak selawat? Sampai yang jumpa tarikat. Dah jumpa tarikat nak buat macam mana? Suhbah sehingga benar-benar rabitah rohaniah dengan guru. Sehingga macam mana? Sehingga terbuka perkenalan ketuhanan dalam ni. Pada masa yang sama kesedaran kehambaan pun dalam ni.
bersama-sama begitu. Di situ barulah maknanya kita mencapai nafsu mutmainnah. Dan nafsu mutmainnah adalah nafsu yang paling minimum untuk kita layak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terpilih untuk itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka akhirnya ilmu makrifat itu perkenalan kepada Allah, ilmu hakikat pun pengenalan kepada Allah, ilmu tarikat pun pengenalan, ilmu syariat pun pengenalan. Tidak ada ilmu dalam pembahagian empat ni, syariat, tarikat, hakikat, makrifat ni, melainkan semuanya adalah untuk sebuah perkenalan, tapi dengan jalan masing-masing. Ada orang bermula dengan syariat dulu, pastikan menyampaikan kepada hakikat, baru terbuka makrifat. Ada orang bermula dengan hakikat dulu, pastikan menyambung kepada syariat, maka baru terbuka makrifat. Dan perjalanan itu namanya tarikat. Begitu. Jujur dengan Allah, minta kat Allah, nak Allah. Ni bonda-bonda. Anak-anak selalu mengadukan macam-macam masalah kan. Maka jangan ajar mereka berdoa macam-macam. Sebelum daripada ajar mereka berdoa, kamu minta ke Allah, nak Allah dulu. Sebelum kamu minta ke Allah, sebelum kalau minta apa-apa perkara dari Allah. Saya ulang balik. Kalau anak kita, cucu kita ngadu kita macam-macam, maka bagai maknanya jangan ajar dia berdoa yang lain dulu. Melainkan setelah kita ajarkan kepada anak cucu cicit kita, kamu minta ke Allah, nak Allah dulu, baru kamu minta apa-apa yang dari Allah. Barulah semuanya dengan barakah. Kerana kita ada khususiah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu dulu untuk minggu ni. Nanti next kuliah kita terus fasal 4. Akan settle satu kuliah cover satu fasal. Saya nak cepat-cepat khatam ni. Ada dua khatam betul selesai, habis kat sini, habis. Cuma doakanlah hari Selasa saya dapat berpeluang. Dah lama tak ikut zikir hari Selasa ni. Macam tu mudah-mudahan minggu depan dapat peluang untuk datang zikir. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan salatul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.